Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pada malam ini kita sambung balik mengenai tajuk yang berkaitan dengan ikhlas. Berkata Ibnu Al-Farid rahimahullah ta'ala, qala li husnu kulli syai'in tajalli bi tamalla faqultu qasdi waraka. Dikatakan kepadaku kecantikan segala sesuatu telah zahir, nampak jelas kepadaku. Aku berkata qasadku berada di belakangmu. Berpaling kepada kecantikan alam dan makhluk serta berhenti di sisi adalah terpedaya dan terputus dalam perjalanan. Jadi dikatakan bahawa berkata syair ini Ibnu Farid mengatakan bahawa kecantikan yang ada yang zahir itu telah jelas, tetapi yang dimaksudkan bukan yang zahir. Qasadku, tujuan aku, maksud aku adalah berada di sebaliknya, di belakangnya. Jadi kalau kita melakukan amal ibadat kepada Allah, boleh jadi amal ibadat kita yang kita lakukan itu sudah molek, sudah elok, tetapi dilihat di sebalik ibadat kita. Adakah kita buat ibadat tadi memang semata-mata kerana Allah, ataupun kerana makhluk, ataupun ada tujuan-tujuan yang lain. Maka yang dikehendaki cantik itu adalah di sebaliknya, di sebalik perbuatan itu, ataupun di sebalik kecantikan yang ada tadi. Maka demikianlah dikatakan berpaling kepada kecantikan alam dan makhluk serta berhenti di sisinya. Seseorang yang hanya memandang kepada kecantikan alam ataupun memandang kepada makhluk, lalu dia terhenti di situ, hanya mencari makhluk saja, hanya mencari kepada sesuatu saja, adalah terpedaya dan terputus dalam perjalanan kepada Allah. Jadi seorang yang berjalan kepada Allah, dia tidak boleh terhenti dengan makhluk. Sebab itu seseorang yang ikhlas dalam melakukan amal ibadat, dia tidak terkesan dengan makhluk. Maknanya dia tidak terkesan dengan pujian, dan dia juga tidak terkesan dengan celaan. Bagi mereka, orang puji, orang cela itu sama sahaja. Kerana makhlamatnya, qasadnya bukannya makhluk, bukannya manusia, qasadnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia sudah tidak bimbang pandangan makhluk. Yang dibimbang adalah pandangan Allah Ta'ala terhadapnya. Maka ini gambaran orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dia hanya melihat kepada Allah, melihat kepada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan bahawa dia tidak terpedaya dengan pujian, tidak terpedaya dengan apa yang ada pada orang lain, tidak terpedaya dengan makhluk, dengan harta kekayaan dan sebagainya. Bahkan dikatakan bahawa orang yang ikhlas itu, dia melakukan amal ibadat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Baginya hanya inginkan Allah. Bahkan mereka sampai pada peringkat sudah tidak memikirkan ganjaran yang diberi oleh Allah. Hatta mereka sudah tidak memikirkan adakah dia mendapat syurga ataupun sebaliknya. Bagi mereka, dia benar-benar ingin menjadi hamba kepada Allah, bukan hamba kepada sesuatu yang ada pada Allah. Syurga adalah sesuatu yang ada pada Allah, pahala adalah sesuatu yang ada pada Allah. Maka orang yang mencapai peringkat ikhlas yang tinggi, dia sudah tidak melihat kepada apa yang ada pada Allah Ta'ala, tetapi dia hanya ingin mencari redha Allah Ta'ala semata-mata. Sesetengah ahli tasawuf memberi nasihat kepada orang yang keadaannya seperti yang disebut tadi. Setengah ahli tasawuf beri nasihat, jangan kamu terhenti dengan makhluk, jangan terhenti dengan akhlak, dengan alam, ataupun dipanggil akhwat. Maknanya jangan terhenti dengan makhluk, dengan alam, ataupun jangan terhenti dengan diri. Tapi hendaklah diteruskan melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Lalu disebutkan dengan katanya, wa mahma tara kullul maratibi tujtali alaika fahul anha fa an misliha hulna. Sekalipun kamu melihat semua martabat itu zahir,
Maknanya kamu melihat kullu maratib, semua martabat itu telah zahir, hendaklah kamu melepasinya, dan yang serupa dengannya kita lepasi bersamanya. Jadi kadang-kadang seseorang itu melakukan amal ibadat lalu diberi keistimewaan oleh Allah dengan kedudukan martabat yang tertentu. Jadi macam-macam Allah Ta'ala beri. Kadang-kadang dengan seorang itu buat ibadat, Allah Ta'ala beri karamah kepada dia, Allah Ta'ala beri waridat kepadanya, ataupun Allah Ta'ala beri ilmu kepadanya, Allah Ta'ala memberi kasyaf kepadanya, ataupun bentuk rohani yang Allah Ta'ala beri disebabkan ibadat dia kepada Allah, maka tidak boleh terhenti di situ. Bukan itu yang kita cari, bukan kelebihan kewalian pun tidak, tetapi kita mencari Allah. Adapun Allah Ta'ala beri karamah, wilayah ni kewalian. Allah Ta'ala beri karamah, beri wilayah, beri waridat, beri ilham yang baik-baik. Semuanya itu pemberian Allah, tapi bukan matlamat. Setengahnya mereka menganggap ini matlamat. Jadi matlamatnya karamah. Kalau ibadat mesti mencapai karamah, kalau ibadat mesti capai waridat, yakni sesuatu ilham yang Allah Ta'ala beri dan sebagainya, kelebihan-kelebihan yang tertentu. Bukan mencari kelebihan di sebalik ibadat yang dilakukan, tetapi mereka mencari jalan penghambaan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka perkara itu hendaklah dilepasi, kena lepaskan, jangan terhenti di situ. Hatta dia walaupun seorang wali Allah Ta'ala, dia mencapai makam wilayah, makam wali sekalipun, dia teruskan amal ibadat kepada Allah, bukan terhenti di situ. Bahkan kalau orang itu terhenti di situ sehingga meninggalkan hukum hakam ataupun meninggalkan syariat kerana kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepadanya, maka sebenarnya dia tidak melepasi perjalanan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu bila seorang itu dia ini melalui jalan ibadat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri martabat dia, kedudukan dia yang tertentu, kelebihan dia yang tertentu, maka dia teruskan lagi perjalanannya kepada Allah, sehinggalah dia benar-benar menjadi hamba kepada Allah. Dia tidak menjadi hamba kepada karamah, dia tidak menjadi hamba kepada pemberian Allah, dia tidak menjadi hamba kepada wilayah wali, dia tidak menjadi hamba kepada pahala. Boleh jadi ada orang yang semata-mata mengejar pahala semata-mata, dan dia juga tidak menjadi hamba kepada syurga, tetapi dia menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa ikhlas ini mengikut keadaan orang awam memanglah nak mencari syurga, nak jauhkan pada neraka. Ini mereka orang awam. Mereka orang awam ini maknanya dia telah mencapai ikhlas juga, tapi ikhlas yang kedudukannya rendah. Berbeza dengan orang yang lebih tinggi lagi sedikit, dia ini menjadi hamba, mencari hamba, biar dia menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehinggalah dia ini mencapai redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala berkata, ketika sesuatu perkara dikasyafkan kepada seseorang salih, ketika sesuatu perkara itu dibuka oleh Allah, dan ada orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah dengan ibadat yang bersungguh-sungguh, dengan melalui jalan penyucian hati, lalu dibuka hatinya dengan kasyaf, dengan pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bagi orang yang salih, bagi orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Jadi bila dia buka pembukaan, dia telah mendapat rahsia-rahsia Allah. Kadang-kadang dia mengetahui sesuatu yang orang lain tidak ketahui, sehingga diberi kasyaf, ilmu mukasyafah kepadanya dan seumpamanya. Dan hemahnya ingin berhenti di situ. Hemah ni maknanya cita-citanya ataupun semangatnya ingin berhenti di situ. Jadi ramai orang yang beribadat, dia inginkan sesuatu. Kalau dia berzikir, inginkan zauqiyah dalam zikirnya, sampai dia rasa zauq dalam zikirnya. Kalau dia ini melakukan amal ibadat, dia ingin kalau boleh nak mencapai sesuatu, umpama waridat. Tahu waridat ini pemberian yang Allah Ta'ala beri kepadanya, ataupun mukasyafah, terbuka perkara-perkara yang orang tidak ketahui, diberitahu oleh Allah, ataupun diberi ilham yang baik-baik, diberi ilmu laduni, maknanya ilmu yang dia tidak pelajari diberi oleh Allah Ta'ala dengan sebab ibadat yang dia lakukan. Jadi sebenarnya kalau ikutkan lagi, itu masih lagi tipu daya kalau dia terhenti di situ.
dia sudah merasakan dia ini orang yang sudah dekat dengan Allah kerana kedudukan dia mencapai maqam yang tinggi, lalu dia terhenti dengan pemberian yang Allah Ta'ala beri kepada dia itu, maka lalulah ketika itu dikatakan di sini suara hakikatnya menyeru, apa yang kamu cari jauh di hadapan. Jadi sebenarnya apa yang kita cari bukan yang itu, jauh lagi di hadapan mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ibadat pastikan kita mencari Allah, jangan ada matlamat yang selain daripadanya. Jadi setengah-setengah orang yang melalui jalan-jalan zikrullah, dia berzikir kepada Allah, alhamdulillah melalui jalan zikir, tetapi dia nak sesuatu daripada apa yang dia zikirkan. Boleh jadi dia inginkan kasyaf, karamah dan sebagainya, maka tidak boleh berhenti di situ. Teruskan melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi kena ingat, orang yang ikhlas ini kedudukan dia istiqamah dalam ibadat. Yang paling penting kita dalam melakukan amal ibadat, biar kita mencapai istiqamah. Maknanya kita duduk dalam berterusan dalam keadaan baik. Kita boleh beristiqamah dalam ibadat, bukan ingin mencapai sesuatu. Dan kadang-kadang orang itu ingin mencapai sesuatu, bila dia mencapai sesuatu, maka dia hilanglah istiqamah dia dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini satu tipu daya dalam seseorang itu melakukan amal ibadat. Dan orang yang ikhlas kepada Allah kena letak di dalam hatinya tidak ada tujuan lain, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Keinginan seseorang hamba terhadap maqamat yang tertentu, maqam-maqam yang tertentu, boleh jadi dia nak mencapai orang yang bertawakal, orang yang ikhlas, orang yang kedudukan yang tertentu, dan juga perkara-perkara yang lain merupakan syahwat, keinginan yang tersembunyi. Dia merupakan satu syahwat. Syahwat ini keinginan yang tidak elok, yang secara tersembunyi, yang tidak diketahui. Sebab itu Allah Ta'ala beri kedudukan seseorang. Ada orang yang kedudukannya umpama rezeki, kita contohkan. Ada orang yang Allah Ta'ala beri dia rezeki yang murah. Jadi bila rezeki yang murah ini, dia tidak perlu bekerja, dia boleh menumpukan amal ibadat, tapi dia sibuk lagi mencari pekerjaan sehingga dia tinggalkan amal ibadat. Ini tipu daya. Maka dia mencari pekerjaan, boleh jadi dengan niat nak menambahkan amal ibadat. Boleh jadi dia sudah amal ibadat badan banyak, tapi ibadat harta tidak ada. Jadi dia pun fikir, kalau aku ini mencari harta, jadi aku boleh ibadat, aku boleh infak banyak, maka dua ibadat di situ boleh dibuat. Maka dia pun mencari harta, lalu dia tertinggal ibadat. Itu tipu daya. Maka ketika keinginan dia mencari harta untuk itu, maka di situlah nafsu yang tersembunyi. Ataupun dikatakan bahawa orang itu memang perlu bekerja, mencari harta yang banyak, ataupun mencari harta untuk menyenangkan dia beribadat. Kerana kalau seorang itu tidak ada harta, susah dia nak beribadat. Dia nak semayang pun dia teringat kesusahan dia. Maka dia perlu bekerja untuk mencari rezeki dan untuk dia boleh senang buat amal ibadat. Tapi ada orang yang sudah dapat rezeki, yang sudah ada pekerjaan sebagai contoh, lalu dia pun mari dalam hati dia, kalau aku ini berhenti kerja, aku nak berzikir. Kalau aku tidak bekerja, aku boleh berzikir banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, buat amal ibadat banyak-banyak. Maka dia berhenti kerja, dia pun buat amal ibadat banyak-banyak. Dia pun tumpu amal ibadat banyak-banyak. Maka keinginan dia itu untuk melakukan amal ibadat banyak-banyak, itu pun dia ke nafsu yang tersembunyi. Maknanya walaupun cita-cita dia ingin melakukan amal ibadat, kerana apa? Nanti bila dia tumpukan amal ibadat dia, hatinya tidak tenang kerana di sisinya tidak ada rezeki untuk dia melalui jalan kehidupan seharian dia. Maka jaga tipu daya yang tersembunyi tadi. Maka orang itu dia tidak ikhlas lagi. Walaupun dia kata dia berhenti bekerja, dia tidak mau cari harta, dia nak amal ibadat semata-mata nak tuju pada Allah, nanti hati dia pun akan dia buat amal ibadat, akan ingin bergantungan dengan orang. Maknanya mungkin dia buat amal ibadat, dia mengharapkan ada orang kaya yang memberi harta ke dia, yang memberi makanan kepada dia. Maka ini menunjukkan bahawa dia tidak ikhlas dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara syahwat yang tersembunyi ataupun nafsu yang tersembunyi. Berkemungkinan dia memperolehinya, menyebabkan dia tenang terhadapnya, sedangkan dia sebenarnya terhijab daripada maksud asal. Baik, boleh jadi kita contoh tadi. Boleh jadi dia ini nak mencari harta,
Dia nak mencari harta untuk dia boleh dapat infak fisabilillah. Lalu dia pun mencari harta, capailah harta, tapi bolehlah harta. Tetapi masa dia mencari harta itu, ibadatnya sudah ditinggalkan. Dia telah lari daripada matlamat beribadat kepada Allah, daripada kehidupan fikir ibadat, jadi bertukar memikirkan harta semata-mata tanpa memikir ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkemungkinan juga ketika dia berjalan menuju Allah, dia tidak memperoleh apa-apa kecuali jika dia menjadikan matlamat dan menjadikan Allah Ta'ala sebagai perantaraan. Jadi orang yang melakukan amal ibadat, dia ada matlamat tertentu, niat tertentu, kadang-kadang dia tak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa, kecuali matlamat yang dia buat itu memang semata-mata kerana Allah, bukan kerana nafsu ataupun kerana keinginan-keinginan yang tertentu. Jadi ingat, ikhlas ini bukan perkara yang mudah, tapi dia patut perkara yang halus. Halus. Kadang-kadang kita nak melakukan sesuatu, kita kaitkan agama. Contohnya saya kata saya nak berniaga. Tujuan saya berniaga ni untuk nak menolong, untuk agama Allah. Tetapi sebenarnya tujuan hati saya untuk saya nak mencari kekayaan yang banyak. Lalu saya mengaitkan dengan agama, maka sebenarnya itu belum lagi ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tetapi kalau benarlah kata saya ini nak berniaga, tapi memang untuk agama Allah Ta'ala, lalu bila dapat kejayaan, harta, kekayaan banyak, memang saya gunakan untuk agama Allah, baru dikira orang itu benar-benar ikhlas semata-mata kerana Allah. Tapi kalau dia kaitkan agama, kita nak tolong agama ini, kita nak buat macam ni untuk agama Allah, tetapi sebenarnya di sebalik itu dia ingin mengaut keuntungan yang banyak untuk dirinya, untuk nafsunya, dan digunakan atas nama agama saja, maknanya dia belum lagi ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pastikan buat sesuatu perkara tadi memang semata-mata untuk agama Allah, memang semata-mata kerana Allah Taala, dan kita boleh tahu keadaan diri kita, kita boleh tahu niat hati kita, adakah kita ini sepenuhnya untuk Allah Taala apa yang kita lakukan, ataupun di sebalik kita mengatakan kerana Allah, ada nafsu yang tersembunyi untuk kepentingan diri kita. Maka ketahuilah sebenarnya ketika itu kita belum lagi ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersungguh-sungguh untuk menggapainya, untuk mencapainya, tetapi tidak kesampaian. Kadang-kadang bersungguh-sungguh untuk mencapainya, tapi Allah Ta'ala tidak memberi ataupun tidak menjadikan dia ini mencapai matlamatnya. Jadi kena ingat, kadang-kadang tidak mencapai matlamat, ia ada kaitan dengan keikhlasan kita. Orang yang ikhlas, Allah Ta'ala tolong. Tapi kalau dia tidak ikhlas, Allah Ta'ala tolong juga dengan dia tidak mencapai kejayaan dia, supaya dia kembali balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keazamannya menurun, menyebabkan dia berputus asa. Baik, kalau dia nak sesuatu dalam dia melakukan amal ibadat, kita umpamakan ibadat kepada Allah Ta'ala, lalulah dia pun beribadat. Dia beribadat ni dia ada tujuan dia tertentu. Tujuan dia tertentu. Lalu dia pun beribadat. Dengan tujuan apa? Contohnya tujuan dia nak suruh orang ini pilih dia lah. Kalau satu masjid, contoh saja ni, dia buat ibadah, pergi masjid banyak-banyak, rajin-rajin pergi masjid. Nanti kalau ada pemilihan, biar orang lantik dia jadi ketua ataupun jadi pemimpin di tempat itu, di masjid itu sebagai contoh. Tapi bila dia tidak dapat, dia berputus asa. Ini tandanya dia belum lagi ikhlas kepada Allah. Jadi ingat, begitu juga orang yang menggapai ataupun dia mencari ibadat untuk mencapai kedudukan yang tertentu di sisi Allah ataupun pahala tertentu di sisi Allah. Umpamanya seseorang yang beribadat tetapi dia melihat sesuatu di sebalik ibadat tadi, walaupun dia melihat itu perkara baik. Contohnya dia beribadat di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu ada satu malam yang dikenali dengan malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu dia sudah tahu kelebihannya dengan 1000 bulan. Lalu dia pun ingin mencapai tadi. Lalulah satu hari dia beribadat. Kebetulan malam yang dijangkakan Lailatul Qadar itu dia tertidur. Dia pun tak terkejut lah.
lalu dia pun jadi lemah semangat, dia pun rasa tidak mahu buat amal ibadat lagi. Hari-hari yang ada pun dia jadi sudah tidak semangat, dia pun mula berputus asa. Maknanya dia belum lagi ikhlas kepada Allah Ta'ala, sebab dia melakukan amal ibadat dengan sesuatu tujuan yang bukan kerana Allah Ta'ala lagi. Sebab itu persoalan ahli-ahli tasawuf, mereka itu bukan menjadi matlamat, walaupun pahala, walaupun syurga, walaupun karamah, walaupun waridat, walaupun mukasyafah, walaupun ilham. Maknanya pemberian-pemberian daripada Allah Ta'ala itu bukan matlamat. Maka dia menyerahkan diri kepada Allah di atas apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya, dan dia tidak berputus asa kalau sesuatu itu tidak dapat, Allah Ta'ala tak bagi. Tapi bagi dia beribadat hanya untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang tidak ikhlas, dia akan putus asa, dia akan putus asa dengan ibadat. Maka jangan putus asa dengan ibadat. Jangan mencari sesuatu, mencari Allah, maka teruskan ibadat. Tak kiralah kita mencapai ke, kita dapat Lailatul Qadar ke tak dapat Lailatul Qadar, kita terus beribadat kepada Allah. Kerana kita bukan hamba kepada Lailatul Qadar, kita hamba kepada Allah Ta'ala. Kita melakukan amal ibadat ini semata-mata kerana Allah Ta'ala. Hanya teruskan beribadat. Yang berzikir, teruskan yang berzikir. Yang baca Quran, teruskan baca Quran. Yang infak, teruskan infak. Buat amal ibadat, maknanya tidak memikirkan apa orang puji dia ataupun orang cela dia. Dia terus buat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maka itu adalah orang yang benar-benar ikhlas di sisi Allah Ta'ala. Maka keazamannya menurun, menyebabkan dia putus asa. Putus asa lah, kalau dia nak tak tercapai. Kalau dia nak tadi tidak tercapai, pada saat itu dia kembalilah ke belakang. Dia kembali ke belakang, dia pun jadi lemah, ibadat pun jadi lemah, tidak semangat. Yang dahulu kuat beribadat jadi lemah beribadat. Hati pun jadi maknanya tidak tenang. Maka fikiran dia pun mula bercelaru, dia pun sudah jadi lemah. Bermakna dia ada sesuatu matlamat yang dia nak tak dapat. Sebab itu kita ni terus, bukan matlamat itu, teruskan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Kecuali apabila pertolongan menyelubunginya dengan petunjuk daripada guru mursyid. Kalau macam itu, dia perlu diselamatkan. Dengan cara macam mana? Kena ada guru mursyid, guru yang menunjukkan jalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi syarat guru mursyid ini, yang pertama dia mesti alim. Dia mesti alim ilmu syariat. Mana boleh guru mursyid ilmu syariat tidak alim, tidak boleh. Ya, syarat dia mesti alim ilmu syariat, yang